Hai geng. Okey. Ni ada salah seorang dia nak berkongsi dan dia telah berkongsi dahulunya dia menyokong parti PAS dan setelah dia keluar daripada parti PAS, apa yang berlaku? Dia dipecat oleh parti PAS dan dia masuk parti Amanah, dan daripada Amanah dia masuk parti PKR, ahli parlimen Sabak Bernam. Okey, kita boleh faham, kita jangan taksub dengan PAS. Tolonglah hantar video ni dekat anak muda. Anak muda kita penting untuk nak memenangkan Parti Pakatan Harapan. Kena ingat 2018 bukan betul-betul Parti Amanah, Parti DAP, Parti PKR yang betul-betul memerintah. Yang memerintah dan sistem yang dikekalkan sistem Tun Mahathir daripada 22 tahun dulu. Mahathir menjadi Perdana Menteri 22 tahun waktu zaman dia. Sistem yang dia bina dikekalkan sehingga hari ini. Sebab itulah mereka cukup takut Anwar Ibrahim naik sebagai Perdana Menteri. Sebabnya sebab apa? Anwar Ibrahim akan ubah sistem-sistem kewangan Malaysia ni. Sistem-sistem pelaburan lah, sistem-sistem makanan, minuman, import, ekspor, JLC, kroni-kroni apa semua ni, Anwar Ibrahim akan ubah untuk membuat penjimatan dana kerajaan, penjimatan duit ringgit, duit pendapatan kerajaan. Sebab sekarang ni terlalu membazir apabila sistem tu, bila satu syarikat tu bila diswastakan, kerajaan membazir cukup banyak. Pengarah pengerusi satu GLC tu lah untung, satu syarikat tu lah untung, kan? Mereka semua kaya-kaya, hak yang di bawah ni hak miskin-miskin, pada muka sokong UMNO. Okey, tengok. Ustaz, apakah wajar mengeluarkan kenyataan sebegitu, Ustaz? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sebelum saya jawab, saya nak akui bahawa kalau kita sudah menjadi PAS, maka sebenarnya kita sangat taat pada pimpinan. Yang kedua, kita yakin bahawa apa yang kita lakukan dalam PAS itu merupakan sesuatu yang Allah redha. Kita sanggup korbankan apa saja yang kita ada demi parti. Saya tuduhkan diri saya sendiri. PRU yang ke-13, saya ada buat satu perjanjian dengan Institusi UMNO Sabak Bernam. Masa itu saya cikgu. Institusi UMNO itu pun cikgu. Saya kata kalau kerajaan federal dapat dirampas oleh Pakatan Harapan, maka saya akan pindahkan dia daripada Sabak Bernam. Masa period DBB dia. Tetapi sebaliknya, sekiranya Pakatan Harapan gagal menawan Putrajaya, maka saya akan dipindahkan. Berlaku perjanjian di Facebook, disaksikan oleh ribuan yang membaca. Akhirnya selepas keputusan, Pakatan Harapan kalah PRU ke-13. Jadi perjanjian itu boleh dikatakan berjalan. Ya. Dan saya dikatakan akan dipindahkan ke Sabah. Ya. Perjanjiannya memang gitu. Sekiranya kita menang Putrajaya, maka SU UMNO itu saya akan pindahkan. Akhirnya sebelum berlaku sesuatu yang saya rasa saya tidak ingini, saya dipindahkan di Sabah. Sebab isteri saya sebagai seorang guru juga, tapi dengan JAIS dia tak boleh ikut saya. Akhirnya parti buat keputusan bahawa saya diletakkan sebagai penyelaras Dun Sungai Tawar. Dan saya tinggalkan jawatan guru yang masa itu gaji saya sudah hampir 6,000. Kenapa saya tinggalkan? Sebab saya yakin bahawa perjuangan PAS itu sangat betul dan sangat diredai Allah, dan apa yang saya buat itu akan mendapat balasan surga. Seterusnya, kita pendeklah tentang saya. Ya, tak boleh, teruskan. Akhirnya, saya jadi penyelaras itu. Berlaku pula golongan profesional yang dikatakan tidak bersetuju dengan pandangan daripada golongan ulama yang inginkan bersama dengan UMNO, maka tubuhlah Amanah.
Maka entah macam mana Allah buka hati saya bersama dengan amanah. Bila saya bersama amanah, saya dipecat pula sebagai penyalaan rasdun. Masa itu saya langsung tak ada sumber pendapatan. Gaji guru 6,000 hilang, gaji penyalaan rasdun 2,500 hilang. Saya ada anak 4 orang. Masa itu kehidupan amat sengsara. Bayangkanlah biasa tiap bulan masuk duit, tiba-tiba tak masuk. Ya. Tapi kita teruskan juga bersama dengan amanah. Cuma saya nak sebut bahawa saya lakukan apa saja dulu demi PAS, kerana saya yakin ahli PAS yang ada sekarang, dia yakin bahawa PAS itu di jalan yang benar dan akhirnya akan menuju surga. Saya pun begitu juga. Sebab itu saya sanggup hilang jawatan guru masa itu. Ya. Dan akhirnya saya berkhidmat selama 29 tahun. Saya tidak ada gratuity, saya tidak ada pension. Allah. Saya tidak ada gratuity, saya tidak ada pension. Masuk pilihan raya dalam keadaan tak ada pekerjaan, tak ada duit, tak ada apa di tangan. Yang ada cuma semangat untuk bertanding dalam pilihan raya bagi mengalahkan calon PAS. Al-Badil Ustaz Salih Muhyi. Alhamdulillah dengan izin Allah, saya menang. Tapi saya nak sebut, itulah keyakinan orang PAS. Termasuk saya. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan ada gaji 6,000. Tuan-tuan tinggalkan. Demi kerana perjuangan PAS. Selepas saya kehilangan jawatan guru, kehilangan pula jawatan sebagai penyalaan rasdun, saya rasa bahawa ini ujian Allah untuk saya terus berjuang dengan apa yang saya masukkan selama ini untuk menjatuhkan UMNO dan Barisan Nasional. Akhirnya alhamdulillah PRU yang ke 14 kita berjaya, dan dengan izin Allah suatu yang agak mustahil. Saudara sendiri tak percaya, saya sendiri bila keputusan diumumkan saya tak percaya saya menang. Menang pun cuma hanya 130, majoriti 130 ini sahaja. Tetapi itulah yang saya nak bagi tahu bahawa kita bercakap apa pun, keyakinan ahli PAS kepada pimpinan mereka sangat tinggi. Ya. Bercakap apalah. Selagi mereka masih wala, itu istilahnya sekarang ditambah dengan walaun, saya pun tak tahu di mana dapatnya. Kawan saya yang bagi, saya dah jumpa dah. Kawan saya yang jadi pengasas kata walaun tu. Jadi saya juga dulu orang jumpa saya, Ustaz ni jangan jadi bodoh. Buat apa sampai nak tinggalkan jabatan guru? Ya. Tapi saya kata, saya nakkan surga bersama dengan PAS. Apa nilai 6,000 berbanding dengan surga yang Allah akan bagi, yang dijanjikan oleh pimpinan PAS. Itulah keyakinan ahli PAS. Dan saya tak heran ahli PAS ini sanggup berbuat apa saja demi parti, kerana balasannya syurga. Bercakap apa pula kita bercakap, tapi jaminan dia syurga. Tapi yang berpikiran waras, yang melihat pandangan orang lain, mendengar pandangan orang lain, saya yakin mereka akan berpijak di bumi yang nyata bahawa PAS bukanlah menjanjikan syurga untuk kita. Itu saya yakin. Disebut tentang ucapan Tuan Guru Haji Hadi tadi, saya mulakan dengan pantun. Tanjung Piai ini pantun Haji Hadi ni. Ya. Tanjung Piai sampai ke Dumai. Sampai di sana naik kereta, keluar mengundi beramai-ramai, undi MCA kawan kita. Disebut tadi apa? Orang Islam yang tak faham Islam, yang tak tahu Islam, yang jahil Islam akan mengundi orang kafir dan calon-calon liberal. Ya. Tetapi di Tanjung Piai, calon daripada Barisan Nasional MCA Datuk Wee Jackson melawan dengan Tuan Haji Karmaini, seorang imam, seorang penasihat sebuah mahat tahfiz di Tanjung Piai. Sesuai tak apa yang diucapkan oleh Haji Hadi pada PRU yang ke-14 dengan apa yang diucap dalam pilihan raya kecil Tanjung Piai? Kenapa di Tanjung Piai ada seorang imam, ada seorang pengasas sebuah mahat tahfiz, pantun dia ni minta supaya undi MCA, bukan undi imam. Ini bermakna PAS dia menyesuaikan semua agama dengan kepentingan yang mereka
kehendaki. Hmm. Sepatutnya di Tanjung Piai, Haji Adi mengatakan jangan sokong calon MCA sebab dia kafir. Kita ada calon imam yang boleh baca khutbah, boleh jadi imam. Kenapa di situ berubah? Cukup sekali itu dulu. Okey, tadi saya tertarik juga dengan sejarah ketika Ustaz daripada seorang guru yang berkhidmat puluhan tahun, 27 tahun ni, kemudian mengikut perjuangan PAS dan ada peranan di dalam PAS. Kemudian bila PRU yang ke-13 ketika itu Ustaz ada buat perjanjian dengan Setiausaha UMNO di Sabak. Siapa yang kalah, yang masing-masing juga adalah seorang guru, siapa yang kalah dia kena ditukarkan ke tempat lain. Dan kemudian Ustaz pun bersetuju disebabkan ialah secara gentlenya Ustaz dah tewas lah. Pakatan Rakyat ketika itu Ustaz dapat jadi kerajaan. Dan akhirnya Ustaz diputuskan untuk ditukarkan ke Sabah dan terpaksa berpisah dengan isteri Ustaz yang merupakan juga seorang guru, tapi guru kafah lah di bawah kerajaan negeri. Dan Ustaz ambil jalan untuk tidak pergi ke Sabah. Maka Ustaz senang cerita berhentilah sebagai seorang guru yang mempunyai gaji RM6,000 sebulan. Okey geng, hampa boleh nilai apa yang ustaz ni cakap. Dia ni ustaz. Ustaz tak ustaz. Dia ustaz, dia menceritakan waktu dia kira macam betapa kira macam betapa taksubnya dia. Betapa taksubnya dia kepada parti PAS sampai satu hari dia dapat berfikir dan dia keluar daripada PAS. Awak negara-negara lain tak ada pun parti PAS, mati alhamdulillah. InsyaAllah ditempatkan di syurga Allah. Tak ada pun parti PAS, tak ada pun parti yang berkempen macam PAS. Fikir-fikirkan. Aku nak cakap lagi aku takut terlepas. Jadi fikir-fikirkan demi masa depan anak-anak cucu-cucu hang. Sekarang ni kita tak martabat Islam, kita tak martabat Melayu. Bayangkan 10 tahun, 20 tahun. Tun Mahathir jadi Perdana Menteri termasuk Najib dah 30 tahun lebih. Sebab apa? Itu Melayu tau. Pemerintahan 60 tahun lebih. Pemerintahan di bawah Melayu. Kenapa hari ini Melayu terancam? Sebab apa? Islam hari ini terancam. 60 tahun yang memimpin Malaysia adalah orang Melayu Islam. Sebab apa hari ini terancam? Pemerintahan siapa paling lama? Siapa yang jual tanah, jual aset-aset negara paling banyak? Fikir-fikirkan. Kopi link hantarkan mak ampak antok hang, adik-beradik hang, anak-anak muda hang kena bagi tahu. Supaya mereka fikir betul-betul, bagi jelas apa permainan-permainan yang mereka mainkan terhadap rakyat. Penipuan, penyelewengan, macam-macam kejahatan yang mereka buat di belakang rakyat. Dan sekarang ni cukai dalam diam sedang berjalan. Cukai dalam diam sedang berjalan. Kita aja tak tahu. Sebab tu harga barang naik. Cukai-cukai contoh macam sayur pahat yang diimport apa semua kan. Waktu waktu barang import tu dia nak masuk Malaysia kena tax, kerajaan tax lebih. Jadi harga tu pun akan naik juga. Betul tak? Harga yang macam si import akan supply ke kedai-kedai pasar borong apa ni, automatik harga tu naik. Bila harga tu naik, yang penjual pun akan harga dia pun mesti naik. Hampa kena nampak. Okey, fikir-fikirkan. Assalamualaikum. Subscribe.